La 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 la. Monsyun ini sebuah kisah. Monsyun dia nak jadi kaya, ingin meniaga bedak sejuknya. Musuh mengacau saja. Boyo boyo lah. Bedok majulah berkesan, no cantik kemujangan, yang ngelik dan mengelan sempoi satu badan. Monsyun monsyun monsyunlah. Monsyun monsyun monsyunlah. Monsyun monsyun monsyunlah. Lola lola dia tengok jadi apa. Atoy, mau nak jadi jutawan. Bahasa. Bahasa ada pelbagai variasi, iaitu dialek yang tersendiri. Bahasa Melayu sendiri mempunyai banyak dialek yang digunakan dalam situasi sama ada rasmi ataupun tidak rasmi seperti dalam pergaulan harian. Kelainan bahasa ini ditentukan oleh faktor geografi dan faktor sosial. Bahasa sebagai sistem isyarat yang mempunyai bahagian terpenting merupakan gabungan daripada erti dengan bayangan bunyi dan kedua-duanya bersifat psikologi. Sistem isyarat yang dihasilkan mempunyai fungsi utama bagi menyatakan sesuatu yang distrukturkan dalam sistem makna bahasa. Dialek geografi sebagai bahasa dituturkan di kawasan tertentu sahaja. Seperti contoh, dialek Kelantan di negeri Kelantan. Dialek Kedah di negeri Kedah. Dialek Terengganu di negeri Terengganu. Konsep ruang geografi, dialek dikenali sebagai ruang geografi linguistik. Ruang geografi linguistik ialah kawasan, tempat ataupun jenis kelainan bahasa yang sama dituturkan. Ciri-ciri dialek kita ada 5. Ciri dialek yang pertama adalah fonologi. Fonologi ialah perbezaan sebutan. Ada perbezaan bunyi tertentu ikut negeri. Ada yang digugurkan bunyi atau pergantian bunyi. Sebagai contoh, bagi perkataan yang berakhiran dengan suku kata an dalam bahasa baku akan menjadi ang untuk dialek Terengganu, dalam dialek Kelantan. Sebagai contoh, kita tengok 3 bahasa Melayu baku iaitu makan, ikan, rotan. Bagi dialek Terengganu, untuk makan adalah makang. Bagi dialek Kelantan adalah make. Bagi ikan pula, Terengganu adalah ikang, Kelantan adalah ike. Dan ayat adalah rotan. Terengganu kita panggil rotang. Kelantan kita panggil rote. Ciri yang kedua dialek ialah morfologi, iaitu pembentukan kata. Dikenal pasti melalui penambahan dan pengguguran imbuhan tertentu dalam bentuk perkataan bahasa Melayu standard. Seperti contoh, habiskan jadi perhabis, memanaskan jadi perhangat. Ada yang hilangkan imbuhan awalan me dengan digantikan dengan sengau n. Ciri kepanjangan konsonan pada awal kata menggantikan imbuhan kuro niko. Ciri dialek yang ketiga adalah leksikal. Perkataan beza tapi maksudnya yang sama. Seperti contoh, tembikai. Setengah orang Johor Bahru panggil tembikai adalah semangka. Setengah juga rakyat Kelantan dan Terengganu panggil tembikai adalah timun Cina. Pembendaharaan kata, contohnya kita ada orang pertama, orang kedua dan orang ketiga. So bagi negeri Perlis, orang pertama kita akan panggil saya, Cik. Untuk orang yang kedua, hang.
Untuk orang yang ketiga, depa. Ciri dialek yang keempat adalah sintaksis, iaitu ayat. Perbezaan ragam ayat dari segi bentuk kata. Sebagai contoh, Ali ditangkap. Ayat sebenarnya adalah Ali kena tangkap. Yang kedua adalah di mana rumah Pak Abu. Ayat sebenarnya dekat mana rumah Pak Abu. Ciri dialek yang terakhir iaitu semantik ataupun makna. Ada perkataan yang sama, ejaan dan sebutan tetapi mempunyai makna yang berlainan. Contohnya semalam. Satu hari sebelumnya, yesterday. Untuk utara, malam tadi. Contohnya lagu iaitu muzik. Orang dah panggil lagu mana, macam mana. Hari ini saya akan menerangkan tentang fenomena bahasa yang terdapat dalam drama Mok Chun episod 1. Dalam drama ini, terdapat kelima-lima ciri dialek iaitu aspek, fonologi, morfologi, leksikal, sintaksis dan semantik. Saya ditugaskan untuk menerangkan tentang aspek fonologi dan morfologi. Aspek fonologi. Aspek fonologi menerangkan tentang perbezaan bunyi-bunyi setiap dialek berbanding dialek yang lain. Bunyi-bunyi ini boleh mengalami pengguguran maupun penggantian bunyi. Di dalam drama Mok Chun, dialek Kedah adalah dialek yang paling banyak dituturkan. Antara contoh aspek fonologi yang terdapat dalam drama ini ialah contoh bahasa Melayu standard yang ditukar kepada dialek Kedah, dengar menjadi dengar. Tahu ke tak? Dengar. Dia menjadi hang. Kita menjadi kita. Lah ni saya nak tanya satu soalan dulu Kak Mak Chun. Kita yang nak tanya dia soalan, dia pula tanya kita. Yalah Mak Chun, lah ni orang nak buka bisnes online, kita pun sibuk nak buka bisnes online. Sabar menjadi sabar. Ingat apa? Buka bisnes ni main sabar je ke? Tuhan takkan bagi kita kejayaan tak? Kalau kita buka bisnes duduk rumah goyang kaki je. Lah aku cakap dengan hang ni tak. Seterusnya saya akan menerangkan tentang aspek morfologi. Aspek morfologi. Nik Safirah Karim, Farid M. On, Hashim Haji Musa dan Abdul Hamid Mahmud melalui buku Tata Bahasa Dewan 1995 mendefinisikan morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Dengan struktur kata yang dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang tulisan yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tata bahasa, iaitu morfem, sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses yang menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan atau fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Sebagai contoh, bahasa Melayu standard yang ditukar menjadi dialek Kedah. Begitu menjadi lagu tu. Kan lagu tu juga lagi. Menyembang menjadi sembang. Awaknya. Cepat no, kata nak buat video. Hari tu kata nak buat video. Itu apanya? Tak nampak orang tengah sembang. Suka menyampuk juga orang tua, no? Kenapa menjadi pasal apa? Makin, Mak! Mak! Apa siapa, Mak? Duk prince! Dah mengigau tengok malam betul habis siapa? Awaknya aku boleh mimpi aku masuk ke dalam istana. Aku jumpa prince. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya akan membincangkan tentang aspek leksikal di dalam cerita Mok Chun.
Okey, ciri-ciri dialek ini membincangkan leksikal yang mempunyai makna sama tetapi mempunyai dialek yang berbeza. Okey, yang pertama ialah kata ganti nama orang pertama. Dari segi dialek Perak Tengah, ia berbunyi teman, awak, kita, orang dan saya. Di dialek utara pula ialah aku. Kata ganti nama kedua ialah dari Perak, depa, hampa, mikir. Dari utara pula ialah hang dan hampa. Kata ganti nama orang ketiga dari Perak Tengah ialah dema, tapi di Kedah ialah hampa. Selain daripada kata ganti nama diri yang terdapat di dalam cerita ini, antara dialek utara yang digunakan ialah seperti bahasa Melayu standard ialah sekejap, dialek Kedah ialah Tok. Set nombor. dialek dengar, dengar. Dengar. Ni. Cantik, segak, sikal, direk. Awaknya. Segaknya. Gaya. Tak ada apa. Aspek sintaksis. Menurut Nik Safia Karim, sintaksis dapat ditarifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur dan binaan atau konstruksi ayat. Kesimpulannya, sintaksis boleh dijelaskan sebagai satu bidang ilmu linguistik yang mengkaji proses pembinaan ayat. Binaan sintaksis ini seharusnya terdiri daripada beberapa unsur seperti frasa dan klausa atau subjek dan predikat. Proses pembinaan ayat ini didasari hukum dan peraturan yang tertentu agar ayat-ayat yang dihasilkan mengandungi makna yang lengkap dan difahami. Pembinaan ayat yang gramatis sewajarnya saling dilengkapi frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif nama atau frasa sandi nama yang digabungkan dengan klausa bebas atau klausa tidak bebas. Contoh pada jadual di bawah. Petikan. Jangan duduk singgah mana-mana selepas balik sekolah. Bahasa yang lebih gramatis, lepas balik sekolah, jangan berhenti mana-mana. Ingat. Jangan duk singgah mana-mana balik sekolah dia. Segaknya geret hang. Cantiknya basikal kamu. Awaknya. Segaknya. Gaya. Tak ada apa Adia daripada anak aku Watun. Mai dari London ni. Mereka kalau berkelahi memang lama. Mereka kalau bergaduh memang lama. Dah. Mereka kalau berkelahi tak lama. Boleh teruskan? Dah. Dah apa? Mama nak cakap ni. Boleh nak? Ampun tak dan nak cakap apa dia? Mana kami nak cari duit? Di mana kami hendak mencari duit? Mana kami nak cari modal? Mana kami nak cekau duit? Boleh. Semati adalah salah satu cabang dalam bidang linguistik yang mengkaji bahasa secara saintifik dari segi makna. Perkataan semati menurut pengkaji barat berasal daripada perkataan Yunani yang membawa maksud memandai atau melambangkan. Semantik memainkan peranan yang penting dalam memahami suatu makna perkataan atau frasa suatu bahasa. Duduk lagu. Berdasarkan jadual di atas, dalam bahasa Melayu standard, perkataan lagu bermaksud irama suara. Dalam bacaan, nyanyian, percakapan dan lain-lain. Kamus Dewan edisi keempat 2005. Manakala, makna bagi perkataan ini di dalam dialek utara bermaksud macam. Contoh penggunaan perkataan lagu dalam dialek utara ialah lagu tu. Lagu ni yang bermaksud macam ni. Nas online hang. Lagu mana? Perkataan duduk dalam bahasa Melayu standard bermaksud meletakkan badan bertumpu pada punggung, bersila, bersimpuh dan lain-lain. Manakala bagi dialek utara bermaksud sedang. Contoh, penggunaan perkataan ini di dalam ayat ialah hang duduk buat apa tu no? Yang bermaksud apa yang kamu sedang buat. Dia duduk rumah goyang kaki je. Dah aku cakap dengan hang ni dok. Akan menerangkan apa itu kesimpulannya
dari drama Mak Chun. Kesimpulannya ialah hasil daripada analisis kajian ini, kami mendapati beberapa objektif kajian telah terjawab. Antaranya ialah untuk memfokuskan aspek dialek tempatan yang digunakan dalam sesebuah drama. Contohnya, kami menganalisis dan fokus dialek Kedah atau Utara dalam drama Mak Chun ini. Selain itu, hasil kajian tempatan ini juga menunjukkan definisi-definisi dialek yang dikemukakan oleh watak-watak dalam drama tersebut. Contohnya, Mak Chun sendiri. Berdasarkan definisi tersebut, kami boleh mentafsirkan dialek Kedah ialah salah satu daripada dialek bahasa-bahasa Melayu. Ini ditutup oleh pelakon-pelakon yang fasih yang fasih bertutur dalam bahasa Kedah. Contohnya, hampa nak buat apa ni? Contohnya itu. Di samping itu, dengan menggunakan kaedah-kaedah visual dan melayari internet, kami mengenal pasti perbezaan penggunaan kata ganti nama dalam drama Mak Chun ini. Contohnya, "Oi, hampa." "Aku." "Hang." Contohnya macam tu. Dan sebagainya. Di samping itu juga kami turut bersetuju bahawa apabila sesuatu ayat mengalami perubahan bunyi, contohnya daripada fonologi, maka ia turut mengalami perubahan dari segi morfologinya juga, dari segi sistem ejaan. Kesimpulannya, kajian ini dapat mengetengahkan lagi keunikan dialek Perak, terutamanya dari aspek sebutan dan konsonal yang tertentu. Terima kasih. Enjoy. Shake, 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 boom. Boom, shake, 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 boom. Sikit-sikit hampa tempe, lama-lama makin hang cantik. Jawab batu jadi kecil, cun muka hampa ngelap-ngelip. Boom, shake, 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 boom. Dak cun, cantik, cantik. Ngelap-ngelip loh.